Baiklah, sekarang tanpa membuang masa lagi, cikgu ingin menjemput Dr. Farid Rizal bin Abdul Hamid, Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Kesihatan dan juga selaku Tuan Yang di-Pertua PIBG SMK Sultanah Bahia untuk meneruskan sesi bicara santai kita pada pagi ini, dan tajuk menarik iaitu Survival for SPM During Pandemic. Dan dengan segala hormatnya, saya mempersilakan doktor untuk bicara santai. Okey, terima kasih Cikgu Lily. Terima kasih Cikgu Nok Ashikin, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Bahia. Boleh nampak semua? Boleh. Boleh tak? Boleh. Okey, good. Nampak. Okey, boleh nampak. Oh, dia Okey, good. 19 Okey. Saya tak nampak ni. Sebab Google Meet saya tak nampak muka semua orang ni. Okey, basically semua dengar suara saya. Okey, kita akan take off. Sebenarnya betul apa yang Cikgu Syikin maklumkan, which is ini adalah sesuatu yang amat penting. Semua pelajar-pelajar sekolah, which is satu negara lah, kena faham satu konsep di mana bila kita nak go on peperiksaan yang besar, okey, dalam mana-mana sistem pendidikan, dia kena faham konsep adjustment. Kita perubahan yang akan berlaku dan corak pembelajaran dan corak skill dia akan berubah. Okey, kalau di China pun mereka ada perubahan yang tertentu untuk pendidikan, which is pendidikan ni dia bukan macam hari ni saya bukan nak bincang tentang sistem pendidikan, tak. Okey, basically apa yang kita akan bincang hari ni adalah sekiranya saya ni ambil SPM pada tahun ni, apa yang sepatutnya dari segi understanding about pandemic dan how we going to survive. Okay, sistem pendidikan dah buat adjustment. Dia dah buat adjustment PDPR, dah ada adjustment dari segi online classes. Semua dah ada. Cuma untuk kita sebagai pelajar, macam mana pula? Apa yang kita perlu lakukan? Okay, ini adalah objektif talk atau bicara santai pada hari ini. Kita panggil the point view of a student. Okay, selama ni kita dengar all this perubahan adalah the point view of the educator. Okay, saya ambil SPM tu 92 lah. Okay, now untuk pandemic, okay, saya punya talk akan going to take about 45 minutes. Okay, untuk pandemic, apa itu pandemic? Okay, balik bacalah sikit pandemic, takut soalan keluar. Pandemic basically saya bagi browse through lah. Dia adalah wabak. Apa pun wabak yang berlaku, tak kira lah penyakit apa pun, dia terbahagi kepada 3 kategori. Kalau kita soalan ditanya pasal wabak, 3 benda ni kena masuk. Yang poin yang pertama, you kena kawal wabak tu. Poin yang ketiga adalah norma baru terhadap wabak tu. Poin yang ketiga adalah rawatan. Which is untuk wabak COVID-19, kita tidak memfokus pada rawatan, kita memfokus kepada vaksinasi. So ini adalah 3 benda. 3 benda yang fokus kepada wabak. Okay, now dalam keadaan COVID sekarang ni, kes makin turun lah insyaAllah. Namun, strategi pada tahun ini, pelajar-pelajar semua akan lebih lama belajar di rumah. Okey, akan lebih lama berbanding dengan sebelum ni. Okey, ini saya bagi clue-clue lah untuk semua orang. So itu sebabnya saya rasa amat penting semua pelajar faham. Okey, apa yang berubah masa pandemik? Selalunya kan bila saya baca-baca feedback daripada penulisan-penulisan, social media, artikel daripada all over the world. Okey, dia ada 4 benda ni saja yang selalunya pelajar akan rasa. Yang pertama, masa online class, mereka confused. Okay, mereka tidak faham. Okay, yang kedua, biasalah masa kita face to face dalam kelas, kita akan ada kawan-kawan surround kita. Okay, in between classes, kita akan bersosial. Okay,
ada juga yang kadang-kadang kurang faham, dia boleh bertanya kawan. So, ini adalah poin yang kedua, mana tidak ada kawan nak bersosial. Okey, yang ketiga adalah bila kita online class, ada satu orang mengatakan lebih banyak kerja sekolah banding dengan face to face. Saya pun tak faham lah. Basically saya rasa banyak aja, cuma effort tu lebih sikit lah kalau online class. Okay. Sebab tu kita macam lebih banyak kerja. Okay, lebih banyak kerja. Poin yang keempat adalah tak ada semangat motivasi. Sebab bila kita fokus kepada diri kita, kita online seorang-seorang, tidak ada semangat motivasi. So ini adalah 4 poin yang saya nampak. Mungkin ada banyak lagi poin. Student perception on PDPR. Yang 4 ni. Okay, now. Talk saya lepas ni adalah bagaimana kita nak settle isu ni. Benda yang penting, student kena faham, semua pelajar kena faham, sekiranya kita belajar sekarang, online class, sama dengan cara belajar masa face to face akan menjadi sesuatu cabaran dan is going to be outcome yang agak sukar. Perubahan. Kita kata norma baru, kita hidup cara baru. Tetapi cara belajar, cara kita take it education, pembelajaran adalah sama dan dia tidak akan ada hasil. Bila norma baru termasuklah perancangan, preparation kita untuk ambil SPM. Saya harap benda ni you kena clear. Bagaimana kita nak buat nanti kita go through one by one. Kenapa kita confused dengan tak faham? Ini saya nak bagi tahu untuk semua. Kena faham untuk pengajaran online dia terlalu bergantung kepada communication skill yang tinggi di antara pengajar dengan pelajar. Masa kita nak tahu, dia akan jadi isu. Saya tidak mahu untuk pembelajaran online pada masa pandemik, pelajar tidak boleh bergantung kepada pengajaran guru. That is the key point. Sebab komunikasi guru, you tengok simple, ada cikgu yang face to face, bila mengajar face to face, kita student pun susah nak faham. Dan guru-guru ni akan menyebabkan ini ada komunikasi. So dia mengajar cara masing-masing. Tetapi bila certain student dia tak faham komunikasi itu, cara pengajaran face to face, bila ditukar menjadi pengajaran waktu dalam online, dia akan lagi pelajar akan faham. So dalam situasi ini, pelajar tidak boleh bergantung kepada pengajaran. Apa yang kita nak buat? Now, ada guru yang face to face, very efficient communication. So pada masa pengajaran online, pelajar akan lebih faham. Sebab online ni, pengajaran online ni dia tak boleh kita nak pergi ke Johor, kita kena singgah ke Kedah, kita kena pergi ke Kelantan, kena pergi ke Terengganu, baru sampai Johor. Face to face kita boleh buat macam tu. Tetapi kalau let's say dari segi online, nak pergi ke Johor daripada Kedah, kena straight pergi Johor. Itu adalah online. Maksud dia message yang perlu disampai kena consolidate. Harus dikonsolidate macam mana, harus disatukan dan penyampaiannya harus blunt, very straightforward. Yang tu adalah dari segi kenapa confused. Yang tu bab pengajar. Bab student pun ada sebab apa dia confused. Nanti lepas ni you go through slide saya, you akan tahu sebab apa you confused. Cikgu dah bagus, ajar very good communication skill online, tiba-tiba you still confused. Ada sebab. That is the student punya part. Apa beza dia? Yang kedua, tak ada kawan nak bersosial. Untuk waktu sekarang, kebergantungan kita kepada orang lain untuk menentukan pemahaman kita,
untuk menentukan motivasi kita tidak boleh berlaku. Okey, dia kena jadi autopilot. Sesiapa yang jenis yang terlalu bergantung kepada orang lain untuk menaikkan kendiri harus yang tu benda kena ubah. Okey, sekiranya tidak ada kawan yang sekeliling kita, maksud dia environment tempat kita belajar. Cuba you tengok tempat bilik belajar masa online. Cuba tengok. Okey, suasana yang memang akan menyebabkan kita bermotivasi, yang pertama adalah suasana yang kemas. Okey, bukan mewah, ha? Suasana yang kemas. Kalau banyak barang pun teratur, tersusun, dia akan memberi motivasi. Tak percaya, cuba lepas ni siapa tengok kiri kanan dia tak kemas, cuba kemas. Okey, then take off. Bila you take off, macam kita nak naik flight lah kan, departure hall memang cantik, elok. So kita pun bersemangat nak naik kapal terbang. Okay, yang tu yang penting. Dan menjadi tidak logik. Dan tidak akan ada outcome sekiranya online class pelajar berada di atas katil. Okay, suasana belajar kena ada waktu belajar. Okay, tak kiralah banyak barang pun, buku keliling tetapi tersusun. Okey, kenapa lebih banyak kerja sekolah? Yang tu poin yang ketiga. Saya tadi cover poin yang kedua dengan keempat. Poin yang ketiga adalah lebih banyak kerja sekolah. Okey, sepatutnya bukan lebih banyak atau banyak. Masa face to face, tak kiralah face to face ataupun waktu online, kerja kena sentiasa banyak. Kena sentiasa. Nanti you tengok bagaimana kalau sekiranya student yang waktu face to face, kebergantungan dia pada kawan terlalu tinggi untuk buat kerja sekolah, dan bila masa online dia akan rasa kerja tu lebih banyak sebab dia tidak boleh bergantung pada orang lain. Namun kalau dia bergantung pada orang lain, bila dia kena banyak bertanya melalui online, you tak boleh pergi rumah kawan untuk tanya. You tak boleh ada study group. So ini adalah benda-benda. Okay, now kita pergi yang pertama. Untuk sesiapa yang belajar melalui online, okay, PDPR online wajib ada planner sendiri. Kalau face to face, sesiapa tidak ada planner boleh survive. Sebab guru, kita punya planner bergantung pada jadual cikgu. Okay, now kita sekarang ni kita seorang-seorang. Cikgu hanya membantu dari segi online, dari segi pemahaman waktu pengajaran. So wajib ada planner. Okey, apa tu planner? Planner tu kalender. Okey, kalau planner tu you buat conteng-conteng tu bukan planner. Okey, dia kena ada kalender. Dan saya selalu cadang, okey, which is untuk Fatin pun saya cadang dan dia buat. Basically, apa yang saya suruh buat, you tak perlu belilah planner mahal-mahal dekat kedai buku apa semua, tak perlu. Planner yang terbaik adalah planner yang dicipta sendiri. Dilukis sendiri. Siapa ada komputer boleh buat planner, boleh print out planner daripada Google apa semua, everything. You tulis sendiri planner tu. Okay, kita punya sendiri kalau apa nak print. Okay, itu saya punya cadangan. Tapi kalau ada orang yang dia nak beli, belilah. Okay, planner kena ada kalender. So setiap hari kena ada planner. Siapa yang tak ada planner, ni bulan berapa ni? Ni bulan 7 bulan 6. Bulan 6 lagi. So nak sampai bulan 3. 6, okay, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. 8 bulan lagi. So by today, semua orang kena ada planner bagaimana nak achieve your goal SPM nanti by March 2022. Okay, now dalam planner yang kita cipta tu kena ada target dan result setiap exam. Okay, guru akan buat exam ke apa bila nak masuk kelas nanti, bila nanti start persekolahan. Okay, bila nanti hujung tahun start persekolahan, setiap kali exam adalah sesuatu yang penting. Sesiapa pelajar yang akan menduduki SPM mengambil exam sesuatu benda yang remeh, okay, dia tidak akan ada outcome waktu SPM nanti. Kenapa saya kata macam tu? Setiap kali exam,
you kena ada target. Sebab apa beza exam yang cikgu buat antara bulan-bulan dengan exam pada SPM? Okey. Exam pada bulan-bulan nak buat adalah untuk kita cari kesilapan diri sendiri. Okey. Sebab melalui kesilapanlah kita akan belajar. Okey. Guru yang terbaik adalah kesilapan kita. Okey. Guru kita tidak akan sebab tu you tengok poin yang ketiga, postmortem selepas periksa. Sesiapa cikgu kan panggil you all semua bincang soalan exam. Lepas periksa kan nanti dia go through setiap soalan ni. Okey. Semua kertas soalan, okey, perlu pelajar fokus bila dah lepas exam, bila dah tengok result dia dapat apa sekalipun, kena postmortem. Postmortem ni adalah kita panggil, kita go through kan dekat kelas, cikgu nanti panggil, okey kita go through balik soalan. Itu adalah postmortem. Dan kita tulis semua jawapan. Kalau kita salah, kita tulis apa benda jawapan betul. Banyak pelajar yang ambil remeh dari segi masa pembetulan, masa cikgu go through soalan. Postmortem selepas periksa, apa-apa pun soalan adalah sesuatu yang amat penting. Tak kisahlah online punya kelas ataupun waktu face to face punya. Okay. Now saya go through. Lepas kita ada target, kita ada result exam. Of course semua orang. Target ni dia ikut fasa lah. Okay. Kalau kita biasa dapat fail, katakanlah minta simpang lah kan. Kalau kita biasa F, so dia punya target kena naik 2 tangga. So the next 2 tangga which is C. Okay, kalau dia biasa dapat C, dia kena naik 2 tangga lagi. Dia kena dapat A, mungkin A minus. Okay, kalau dia biasa dapat B, dia kena target untuk dapat A plus. Kalau dia biasa dapat A, dia kena make sure that maintain A, at least go for A plus. Okay, ini adalah targeted based kepada diri kita, bukan based kepada orang lain. Okay. Now, yang last sekali soalan nak tanya cikgu ni, nanti saya akan bagi tahu bila masa kita penting benda ni ya. Okay, yang tu yang pertama. Yang kedua, okay, bila kita ada dah planning untuk 7 bulan nak exam ni, okay, you tampal dekat atas-atas, you buat elok-elok. Yang kedua adalah daily. Tiap-tiap hari kena buat apa? Okay, now. Daily ni adalah planning sebelum tidur. Okay, bila nak tidur, you kena ada daily planning. Okay, untuk pembelajaran kendiri di rumah, online, kena ada daily planning. Pelajar tanpa daily planning, hari kita tidak akan tersusun. Okey, untuk orang yang akan menghadapi peperiksaan yang besar dalam hidup dia, harus ada kehidupan yang lebih tersusun. Dia kena tahu apa dia nak belajar esok, apa dia nak buat esok dari segi pembelajaran dia. Esok nak buat apa? So malam nak tidur ni, ambil daily planner, print lah apa-apa pun, conteng lah. Esok apa nak buat, pagi nak buat apa, petang nak buat apa. So benda-benda ni penting. Siapa yang tak ada daily planner, bangun pagi baru fikir apa nak buat. Okay. So maksud dia hidup yang tidak ada tujuan dan halal tuju, dan kita bercampur bau. Kejap-kejap ada perkata, siapa yang tak ada daily planner, tengah-tengah buat, okey lah pergi tinggal Sat, pergi buat benda lain. Tengah-tengah buat ni, pergi tinggal. Dia masa tak tetap. So jadi ilmu, maklumat yang dia baca tu, dia tidak akan susah. Apa yang kita nak, ilmu yang kita baca tu kita ingat. Dan kita, ingatan kita sustain sehinggalah ambil exam. Itu yang kedua. Yang ketiga. Okay. Wajib kenal cara belajar masing-masing. Nampak kan slide semua orang ni? Nampak. Nampak Nampak. Nampak. Okey. Okey. Wajib kenal cara belajar masing-masing. Okey, now dia ada 3 jenis manusia je ni. Okey, dari segi. Okey, macam mana kita nak tahu kita ni 3 jenis ni ada dalam Google ni, you Google je lah.
you tengok you type NLP ataupun kita type personality kita. Okay, now ada pelajar yang dia visual. Okay, dia tak sama. Semua orang kena tahu cara masing-masing ni. Untuk online class, yang ni very important. Okay, kalau face to face mungkin dia tak berapa efek sangat. Tetapi untuk online class, yang ni kena important. Dia visual ke? Okay, visual ni bermaksud kalau you nak tahu you jenis visual ni, cikgu kan kalau lukis dekat papan putih ke, papan hitam ke, dia akan lebih faham. Dia akan lebih ingat. Okay. Kalau dia tak tengok buku, tak tengok gambar, cikgu ajar, dia tak faham. Dia kena tengok juga buku. Itu visual. Ada orang memang itu adalah kekuatan dia. So jadi kalau dia jenis visual, masa cikgu ajar, make sure online buku ada depan mata. Dan masa cikgu mengajar, kita mesti conteng supaya kita nampak apa yang cikgu ajar. Okay, apa yang cikgu ajar. Sebab tu orang yang visual ni dia kena ada slide. Saya buat slide ni sebab bagi orang yang visual ni dia boleh faham. Okay. Now auditory adalah orang yang dengar dia faham. Ada certain orang kan kalau tengok dalam kelas face to face dia tak pandang pun muka cikgu. Dia tunggu tunduk aja sebab dia dengar dia boleh faham. Dia dengar dia faham dan dia akan ingat auditory. Ada certain orang dia dengar cikgu cakap aja. So dia akan jadi masalah sekiranya kalau cikgu cakap saja. Okey. So cikgu cakap, cikgu akan cakap. Betul. Yang ni dia tak ada masalah. Cikgu dengar je suara cikgu. Okey. Tetapi kalau dia tak dengar, dia tak boleh faham. Yang ketiga adalah kinestetik. Kinestetik ni dia kena pegang. Okey, kena pegang benda tu. Kalau dalam makmal, orang-orang yang buat makmal ni dia akan mudah faham sains ni. Kalau ada investigation makmal, dia pegang. So jadi bagi saya, bagi semua orang, sesiapa yang kinestetik, apa yang cikgu ajar tu, make sure pergi cari. Kalau cikgu ajar pasal meja, pergi pegang meja tu. Pergi tengok, pergi pegang. Okey? Pergi feel that thing. Bila dia pegang, dia akan lebih faham. So ini adalah 3 jenis orang, personality yang di mana dia kena faham 3 jenis ni. Dan dia kena sesuaikan diri dia dalam pembelajaran online sekarang ni. Kalau dia visual, masa cikgu mengajar online, apa dia kena buat? Kalau dia auditory, masa cikgu mengajar online, apa dia kena buat? Okey, sekiranya dia punya internet line dia putus-putus, so make sure that ataupun speaker dia tak kuat, make sure that speaker yang bagus supaya semua dengar. Percayalah, pelajar-pelajar yang jenis auditory kalau tidak mendapat dengar, dia tidak akan faham. Dan ini adalah punca-punca kadang you give up. Allah, awaklah confused sangat ni. Bukan sebab cikgu tak ajar, sebab cara kita belajar, kita kena kenal. Bukan sebab cikgu tak ajar. Ini satu. Kadang-kadang cikgu komunikasi bagus, semua bagus, apa semua. Tetapi cara kita faham diri kita untuk kita absorb semacam pengajaran. Okey. Kinestetik, cikgu dah buat slide, tunjuk gambar. Suara cikgu jelas, suara lantang, dengar sampai satu rumah. Okey. Very good. Pasal apa tak faham-faham lagi? You all tak pegang benda tu. You all make sure you all feel that thing. Okay, kalau cikgu ajar pasal apa? Pasal tumbuh-tumbuhan. Pergi cari pokok kat luar tu, pegang. Pergi tengok. Bukan tujuan kita, memang kita akan faham pada masa tu. Kita akan tahu. Tetapi apa tujuan waktu SPM ni kita nak belajar? Apa yang cikgu ajar, apa yang kita belajar, kita ingat. Dan bila nak dekat SPM, dia masih segar dalam ingatan. Itu penting. Sebab tu kenal cara belajar ni penting. Sebab tu online benda ni very important. Okay, nanti boleh tanyalah. Okay, now. Yang keempat. Bila belajar online, sebelum ni student ada pelajar yang tidak prepare sebelum kelas. Sebelum kelas dia tak prepare. Maksud dia hari esok nak kelas. Tak apalah, tengok jadual, bawa buku, bagi penuh beg.
Masuk dalam kelas, kita tengoklah cikgu nak ajar apa hari ni. Macam tu. Kebanyakan dia buat macam tu. Tak apa, you boleh survive face to face. Waktu online, you cannot survive kalau itu adalah cara yang sama. Okay. Now, sebelum kelas, you dah tahu apa benda yang cikgu akan ajar dalam kelas. Okay, one day, kita kena faham apa konten yang cikgu nak belajar. Okay, apa tahu, kita kena tahu apa yang cikgu nak ajar esok ni. Apa yang cikgu nak ajar. So, bila kita go through, kita tengok go through. Bukan maksud kita kena baca apa semua. Apa yang cikgu nak ajar. Okay. Base kepada apa yang kita go through, buku teks ke, syllabus apakah yang cikgu nak ajar. And it's very nasib baik, which is very good kalau cikgu ada masa, bagi tahu what is the content of content apa yang akan diajar esok, tetapi dah ada yang tu pun pelajar kena cipta learning outcome. Okay, bukan learning outcome ni bukan maksud objektif pembelajaran yang dah ada dalam buku teks, bukan pelajar bukan semua macam tu tau. Kita yang cipta. Okay, dalam ni sebab keupayaan masing-masing berbeza. Ada certain orang certain orang point A dia mudah faham, tetapi ada orang point A dia tak faham. Jadi learning outcome adalah untuk point A. So cipta contoh dia, saya kena, pada masa cikgu ajar ni esok subjek, you know what is the common subject here? Mathematics. Cikgu Syikir punya subjek tu. Okay, mathematics, what is the common subject here? Okay, so mathematics, apa yang learning outcome? Okay, adakah kita nak kenal huruf saja? Ataupun adakah kita nak kenal tanda saja? So, learning outcome adalah boleh menyelesaikan soalan macam mana? So, all these things you kena faham. Kena ada learning outcome. So, you list down sebelum kelas. Okay? Dia tidak ada skema untuk learning outcome. Sebab skema dia akan berbeza-beza ikut pelajar punya kemampuan. Ada orang learning outcome dia panjang berjela. Ada orang learning outcome dia tidaklah panjang sangat. Tetapi kalau learning outcome pendek sangat tu memang bukan learning outcome tu. Bukan learning outcome. Okay, saya nak bagi tahu. Dia ada 3 group saja. 3 group. Kalau you tengok all the subject, dia ada 3 benda je. Okay, group yang pertama, subjek yang jenis, subjek yang jenis kemahiran. Okay, which is subjek bahasa kemahiran. So approach belajar kemahiran ni subjek bahasa, which is you kena day to day. Kalau kita lemah English, tengok TV pun kita translate, kita jadi dual bahasa, jadi bahasa Melayu. How you going to improve your English? Sama juga kalau kita bahasa Melayu kita lemah, kalau kita tak baca surat khabar, kita duk baca komik saja every day, so kita tidak akan ada kemahiran struktur bahasa Melayu yang tepat, struktur ayat-ayat yang perlu digunakan. So ini adalah grup yang kemahiran. Every languages is about kemahiran. When you talking about kemahiran is daily basis. Every day you kena buat benda tu, tetapi bukan buka buku tu, maksud dia you kena practice, you kena buat benda tu. Okay, itu kemahiran. Okay, you kena mahir. Okay, now ada subjek yang you kena faham. Okay, grup yang kedua adalah pemahaman. Okay, science subject, okay, all science of subject and conceptual punya subject perlu faham. Sebab tu masa online class, selagi tak faham jangan bagi cikgu log out. Kena faham. Bagaimana kita nak memudah cara faham? You kena cipta learning outcome. Kena faham Okay. Yang grup yang ketiga adalah you kena mahir dan you kena faham. Which is these are the mathematics subject. Kita kena faham bagaimana operasi matematik dan kita kena mahir. Okay. Zaman sekarang bukan macam zaman saya. Zaman sekarang adalah kebat. Kemahiran berfikir aras tinggi. So siapa yang plan nak dapat A,
dia kena mempunyai satu daya kemahiran berfikir aras tinggi. Apa maksud berfikir? Berfikir maksud dia you faham, you mahir. Kalau bahasa dalam sains, you faham. Konsep tu terlalu kuat. Maksud dia semua orang faham konsep. Dan kalau you nak dapat A untuk mathematics, you kena faham dan practice. Faham, practice. Bila you're talking about kemahiran is daily basis. Bila you talking about pemahaman, kena kritikal. Kena selalu bertanya. Kena selalu cuba go through balik. So kena baca. Okay, now sebelum kelas, semua orang ada past year question. Last year punya question dapat? Okay, soalan last year. Cikgu ada past year last year. Boleh dapat cikgu? Soalan last year. Ada cikgu Student dapat lagi last year, past year? Boleh dok, boleh. Boleh nak? Okay. Ya. Okay. Now soalan past year question ataupun soalan yang mana last year, sebelum kelas semua orang kena go through. Okay. Past year question adalah sebagai guide untuk kita buat learning outcome. Okay. Bila you go through benda-benda learning outcome, saya reti jawab yang ni, saya tak reti, saya tak faham yang ni. Semua tu you jadikan learning outcome. Okay. Ini penting sebelum kelas masa online ya. Okay, now. Pada masa kelas. Okay. Apa maksud masa kelas? Kena ada textbook. Okay, textbook ada kan? Buku-buku kena bubuh depan. Jangan kelas di ni. Okay, now. Pada masa kelas, saya jadi tabiat kan? Okay. Kita kelas, benda-benda yang akan mengganggu waktu kelas adalah handphone kita. Okay. Pelajar yang guna desktop, yang guna komputer, make sure handphone tu letak jauh. Satu halnya, bila letak jauh, dia berbunyi juga kan? Kena silent notification. Kena letak jauh handphone tu. Okay. Kalau sekiranya pelajar guna handphone untuk kelas, smartphone guna untuk kelas, make sure silent the notification. Silent notification, off notification. Masa kelas tidak boleh ada gangguan. This is very important. Saya kata fokus kan. Follow one course until success. Maksud dia, you dengar, ikut cikgu ajar online, satu jalan dengan cikgu sehingga habis. Tidak ada goyah-goyah mana pun. Okay. Dan masa textbook kan, masa kelas juga kan kita dah buat learning outcome tu. Okay. So cikgu ajar. Okay. Kita dapat outcome tu kita tick. Kita dapat outcome tu kita tick. Katakanlah go through outcome tu tak tahu. Okay, outcome tu kita tak tahu. Tiba-tiba ada outcome yang tak cover. Make sure pelajar tanya cikgu masa online. Okay, tidak ada soalan yang tidak cerdik. Semua soalan adalah terbaik kualiti dia. Tak kira lah datang daripada student mana pun. Tidak ada soalan. Siapa yang suka bertanya, dialah yang paling mahal. Okey, dia menghargai ilmu, dia menghargai kejayaan. Okey. Dan sesiapa yang fokus kepada masa kelas, dia akan kurang masa revision time. Okey. Banyak kali kan kita, banyak student baca betul lupa, baca betul lupa, baca betul lupa. Kenapa? Sebab masa kelas tidak fokus. Okay. Masa face to face pun you boleh lupa. Bayangkan kalau online kelas. So these are very important. Apa perlu buat semasa kelas. Berada. Okay, environment. Okay, now. Sebelum kelas saya go through balik kan. Masa mula-mula saya kata apa? Soalan nak tanya cikgu. Okay. This is very important masa kita okay. Sebelum kelas, kita dah plan dah apa nak tanya cikgu. Sebelum kelas. So, masa kelas, kita buka balik soalan-soalan yang nak tanya cikgu. Ini very important.
So soalan-soalan yang nak ditanya cikgu adalah soalan-soalan yang mungkin pemahaman kita kurang. Mungkin soalan-soalan yang kita rasa kita salah faham ataupun kita faham dah ataupun rupanya salah faham. Dan soalan jawapan cikgu bagi ni make sure kita take note. Okay, sebab ini bukan sebab untuk SPM. Sebab ini kemungkinan soalan-soalan yang kita tanya dan jawapan cikgu bagi akan memperkukuhkan konsep yang kita faham. Ini adalah very important. Okay, apa perlu buat selepas kelas? Selepas kelas, semua pelajar masa PDPR make sure lepas kelas, bukan habis kelas tu terus hurray, hewa, lepas tu balik tidur. Tak. Okay, lepas kelas, setiap kelas make sure buat nota. Nota ni ada banyak macam jenis. Ada 2 jenis nota. Nanti saya bagi tahu nota apa. Okay, now. Nota, semua pelajar kena buat nota. Semua subjek kena buat nota. Okay, nota berbeza dari segi grup subjek pemahaman, grup subjek kemahiran ataupun grup subjek yang kemahiran campur pemahaman. Kena ada nota. Dan nota ni student kena buat. Bukan kopi daripada textbook, tak. Student kena buat nota waktu pembelajaran. Pelajar nak survive dalam SPM, kalau masa face to face mungkin dia ada waktu study. Okay, 2 minggu pulunlah study. Waktu sekarang PDPR, benda ni tak boleh buat macam tu. Okay, you kena buat every time classes kena buat nota. Okay, nota bergantung. Dia ada 2 jenis nota. Okay, nanti saya cerita macam mana nota tu nak dibuat. Okay, now selepas kelas kena buat soalan. Ingat tak sebelum kelas kita dah go through past year question. Selepas kelas kita go through balik soalan tu, make sure kita jawab. Lagi banyak past year question kita jawab selepas kelas, lagi yakin diri kita dan rasa takut, rasa panik nak exam tu akan kurang. Percayalah. Pada masa sekarang memang gelabah, confirm gelabah. Okey, tetapi ini adalah cara untuk nak memastikan insya-Allah. Kalau kita rasa kita risau pun, risau kita adalah untuk memastikan kita push ourselves untuk jawab pada masa SPM nanti. Okey, now. Masa study, apa yang kita kena buat waktu study? Okey, yang ni waktu kelas, lepas kelas, tiba-tiba habis dah kerja sekolah, apa semua, everything kita nak study. Okey. Sama juga waktu study kena tampal apa benda yang kita nak study. Letak apa kita nak capai depan mata. Kita stick dekat depan mata kita. Jangan lari daripada landasan. Kalau kita nak habis bab ni, kena habiskan bab ni. Kena apa yang kita nak ingat. Apa yang kita nak buat, kena habiskan. Okey, tak boleh lari dari landasan ya. Okey. Dia kena, ni adalah antara norma-norma baru pembelajaran pelajar semua. Okay, which is very important. Kena letak depan mata. Okay, tak kira tulisan macam mana pun, stick. You ada stiker note tu kan? Tulis, stick. Tulis, stick. Satu objektif letak satu. Lepas capai masa study tu, capai dia punya objektif, tarik satu. Capai, tarik satu. Capai, tarik satu. And then, lepas study, kita duduk. Kita dah habis, go through dah. Apa lagi? Okay, that is a 7. Okay, now soalan SPM. Now, kita kena faham bila kemahiran tinggi yang ke-8, konsep sesuatu topik. Pada masa PDPR, guru ke siapa pun tak akan tahu kita ni faham ke tidak. Siapa pun tak akan boleh tahu kita faham ke tidak. Kalau dalam face to face, cikgu at least boleh tengok muka student ke, tengok macam mana fokus student. Dia boleh tanyalah student. Tetapi waktu online ni, tambah sekarang ni saya tak nampak muka siapa pun, saya tak tahu apa benda lah dia. Dia faham ke tidak ni kan. Tetapi aim dia kita kena make sure diri kita faham konsep asas setiap topik. Okay, sebab apa pun kalau you go through soalan SPM, dia berlandaskan berdasarkan konsep asas topik.
base kepada konsep tu, barulah wujudnya cabang-cabang soalan untuk menilai critical thinking kita, aras kemahiran berfikir tinggi kita, bagaimana konsep jawapan kita. Okey, contoh dia. Apa itu dalam sains? Apa itu metabolisme? Contohlah kan kita bagi. So metabolisme terbagi kepada katabolisme ataupun anabolisme. So katabolisme tu apa? Anabolisme tu apa? Konsep kena faham. Bukan hafaz, biji dia punya definisi dalam buku. Tak. Okey, kena faham. Bila kita faham, kita boleh menerangkan semula. Bagaimana kita nak tahu kita faham? Cara kita nak make sure kita faham, kalau sekiranya orang tanya kita soalan tu, kita tak boleh cerita, maksud dia kita tak faham. Ataupun kalau kita minta pelajar orang tanya kita untuk tolong jawab soalan, kita tak kerti jawab, maksud dia kita tak faham. Tapi kita nak cover line lah. Soalan ni susah lah, memang tak keluar punya lah exam. Kebanyakan pelajar dia buat macam tu. Tak boleh. Okey, semua soalan, setiap soalan ada kebarangkalian akan keluar exam. Take it that way. The reason kita bagi that excuse, sebab kita tidak mahu terima hakikat bahawa konsep asas kita, pemahaman kita tidak sekukuh lagi. Jadi kita kukuhkan lah konsep tu. Okay, now yang ke-9, yang ni yang penting yang saya kata ni. Keep away anything disturbing. Handphone jauh, turn off notification. Kadang-kadang tengah cikgu mengajar, duk check ni. Duk check mesej kawan, saat lagi hampa nak makan apa, WhatsApp daripada member apa semua. Kalau benda-benda WhatsApp dari segi you sharing, tetapi basically tak perlulah nak tanya kawan waktu cikgu mengajar. Fokus cikgu. Kita dah ada learning outcome, objektif, fokus dan make sure kita tak terlepas. Learning outcome. Okay. Saya kan, setengah orang dia suka sambil mengunyah sambil makan. Sambil mengunyah sambil ada kelas. Okay. Kalau cikgu sambil mengajar sambil mengunyah tak apa. Tak ada masalah. Cikgu tu nak ajar kita. Tetapi pelajar ni, sambil mengunyah saya rasa it's going to be disturbing. Okay, bayangkan saya cerita. Masa kita belajar, kita banyak berfikir. Semua salur darah, pengaliran darah kita akan fokus ke otak. Sebab dia akan menyebabkan otak kita aktif. Bayangkan masa cikgu ajar you makan, tak sabar-sabar, nampak sedap, jemaah ayam masak, apa semua, everything kan. Kita nak makan, so kita makan. Tiba-tiba semua pengaliran darah akan pergi ke perut. So otak ni akan kurang sikit pengaliran darah. Sebab itulah waktu belajar cepat mengantuk. Waktu belajar cepat hilang fokus. Dan waktu cikgu ajar ni sepatutnya kita fokus. Kita kena fikir apa yang cuba cikgu sampaikan. Lepas fikir 1 minit, 2 minit tak boleh faham. Okeylah, malas lah nak ambil tahu. So kebanyakannya that kind of attitude. Sebab bila kita wujudkan benda-benda yang mengganggu gugat waktu pengajaran dengan cikgu. Untuk muzik ni, terpulanglah pada masing-masing ada certain. Tetapi bagi saya muzik yang ada kata-kata tu akan mengganggu. Kalau muzik yang instrumental tu mungkinlah. Okay? Sebab apa yang saya kata benda-benda ni, bukan maksud dia kita tak boleh. Objektif again saya keep reminding. Objektif kita belajar untuk pastikan ilmu tu kekal sampai SPM. Okay, kita boleh belajar, kita akan faham. Tetapi memori kita akan be very short term. Ilmu kita akan ingat very short term sebab belajar dalam keadaan terganggu. Okay. Yang ke-10, pastikan siap semua past year. Okay, by now, compile, collect semua past year KSSM. Okay, past year KSSM. Okay, memang this year KSSM kan, first batch. Okay, saya faham. So, soalan trial nanti very important. Bila soalan trial central lah Negeri Kedah, cikgu. Cikgu? Cikgu ada? Apa dia, Dok? Soalan trial central kat Negeri Kedah satu ataupun soalan trial ikut
ikut sekolah? Central Negeri Kedah. Okay, Ah. planning nak buat bulan 8 ni, tetapi I rasa akan extend lah sebab maybe budak kan sekarang ni masih lagi PDPR sampai Julai. So maybe akan extend bulan 9 ke maybe. Tengoklah budak masuk bersemuka juga. Tetapi dia central lah. Maksud dia samalah soalan semua sekolah dekat negeri Kedah ni. Ya, handling by MPSM Kota Negeri Kedah. Okay. Alright. So Okay. jadi thank you cikgu. Okay, jadi pelajar untuk soalan trial ni important sekarang ni bila you dah dapat Kedah satu soalan. So kena cari kawan-kawan daripada negeri lain. Kumpul semua soalan trial sebab kita punya pasia memanglah KSSM sebab silibus baru, yang mana yang saja tahun ni. So jadi kumpul, ambil soalan daripada MRSM punya trial, daripada soalan negeri-negeri lain punya trial, combine dan siapkan semua soalan-soalan tu. Pastikan pelajar buat semua soalan tu. Dan apa-apa buku soalan yang kita beli dalam kedai, pastikan semua buat. Banyak pelajar dia ada koleksi soalan tetapi dia tak buat sebab malas fikir. Tak boleh. The only way kita nak tahu we push ourselves to the limit or not bergantung kepada banyak mana kita buat soalan pasia, soalan. So tambah any additional info dan benda-benda ni soalan kebat ya. You kena buat banyak soalan sebab kebat. Kalau kita nak tahu kita ni aras berfikiran aras tinggi ke tidak, kita kena banyak menguji diri kita dengan soalan. Itu konsep kebat. Bila kita konsep, baru kita train diri kita untuk berfikir. Yang ke-11, kekal ilmu dalam ingatan. Ini saya kata nota ni, dia ada dua jenis student. Dia buat nota sendiri ataupun dia beli nota-nota rujukan di kedai, katakanlah dia beli online ke, kan ada buku-buku ringkasan nota, tak ada masalah. Mana-mana pun boleh. Tetapi kalau buat nota sendiri, jangan salin ayat dalam buku teks ataupun salin ayat yang cikgu slide ke apa. No. Tulis guna ayat sendiri. Nota ni bukan bermaksud perlu buat selepas kelas. Waktu kelas pun you boleh buat nota. Cikgu ajar tu setiap kata-kata guru tu mungkin you boleh buat nota. Kalau tak mau buat, nak fokus, nak dengar, nak lihat, tak ada masalah. Buat lepas tu. Tetapi kena ada nota. So kalau nota sendiri, yang tu terbaik lah. Bagaimana kita nak tahu nota kita ni bagus ke tidak? Nota yang kita buat. Bagaimana kita nak tahu? Kalau pelajar semua perhati, kadang-kadang kita nak dekat exam, kita ambil buku nota kita. Tetapi kita kena ambil buku tu, bawa sekali, buku ni bawa sekali. Lalat satu beg penuh dengan buku. Itu bukan nota yang bagus. Nota yang bagus adalah nota tu nak dekat exam, kita bawa nota tu sahaja. Nota ni bermaksud benda-benda bila kita tengok, ilmu tu akan just refresh sahaja. Bukan waktu tu kita baru nak cuba ingat, no. Kalau you follow daripada 1 sehingga nombor 10 tadi, insya-Allah ilmu tu akan kekal. So bergantung. Kalau sekiranya you beli buku rujukan, nota rujukan ni dia tak boleh bersih lah. Dia kena highlight word, tambah conteng atas tu. Itu adalah nota kalau you beli nota yang ringkasan lah dekat kedai tu. Yang tu yang 11. Yang 12. Jangan malu bertanya. Sepatutnya PDPR ni student berebut tau nak tanya. Kalau tak bertanya tu saya risau. Kena tanya, cikgu macam mana ni? Cikgu macam mana ni? Cikgu macam mana ni? Sebab tu, ingat tak masa planner tu, masa planning tu. Ingat tak, nombor 1 saya kata, the last point is that soalan yang nak ditanya guru. Sebab tu sebelum kelas kena ada list of questions. Bila kita tengok pasia, kita tengok soalan pasia, bukan tanya soalan pasia kat cikgu, tak. Bila kita tengok soalan pasia, kita rasa kita point. Based pada pasia, kita dah buat learning objective, betul? Untuk outcome kita. So sepanjang cikgu ajar, kita dah tick soalan-soalan. Kita dah tick learning outcome tu.
Oh, kita faham. Oh, dah capai objektif. Soalan-soalan yang tak capai objektif tu yang kita tanya tu. Dan macam saya kata, tidak ada soalan yang tak cerdik dalam dunia. Okey? Banyak pelajar yang malu nak bertanya. Dia suka second hand bertanya. Apa maksud second hand bertanya? Nanti WhatsApp member. Nanti bila ada kelas nanti kau tolong tanya kat cikgu soalan ni. Lepas tu kawan pula pergi explain kat dia. Itu bukan first hand punya jawapan. Siapa yang bertanya soalan, dia adalah orang yang paling cerdik dalam dunia. Tidak ada soalan yang tak cerdik dalam dunia. Walaupun satu sekolah tu, semua orang kata, alah soalan ni pun kau tak tahu. Ada kisah, ada aku kisah kau kata macam tu. Yang penting, kita tanya soalan sebab dia adalah soalan yang kita tak tahu. Okey, kita tak faham dan tak apa. Biar kita tanya soalan benda agar objektif kita tercapai. Dan yakin soalan adalah lebih penting daripada jawapan. Apa maksud saya? Okey, bukan kita tak tanya soalan. Kita tak tahu benda, kita pergi copy. Kita pergi tanya, tolong Sat hantar jawapan ni, anda jawabkan semua soalan ni. Tolong email aku Sat. Baca je jawapan tu. No. Kalau you tak faham, tanya. Okey, tanya. Okey, jadikan orang, jawapan yang kita ada adalah jawapan yang first hand. Bukan jawapan second hand. Okey. 13. Ajar orang lain. Okey. Kalau ajar, lepas cikgu buat apa? Online discussion dengan member. Retain. Okey, bila kita nak ajar, tanya kawan-kawan. Kita offer kawan. Kalau tak reti, kalau tak ada nak ajar, bercakap dengan cermin ke, bercakap, ukur kita nak tahu, kita boleh explain tak balik. Okay, cakap dengan diri sendiri is very important. Kalau siapa yang tak ada online classes, you tak ada plan untuk ajar. Okay, buat grouping. Okay, yang keempat. Okay, yang ni penting. Siapa yang berkawan, make sure kawan-kawan yang suka study sekarang ni, kalau korang WhatsApp pun cerita pasal, kau tengok ada cerita ni, kau tengok ada drama, apa nama? Separuh Nyawa Hidup, apa benda, tak tahulah drama macam-macam. Tengoklah ni, geramnya aku dengan ni, tengok social media. So benda-benda tu tak sepatutnya jadi circle kita. Actually indirectly, dia akan menjadi circle yang negatif untuk SPM. Saya kata circle yang positif adalah kawan-kawan yang kata, okay, bila kita kata, ada jenis kawan-kawan kata, Allah, susahnya subjek ni, bab ni. Malaslah aku nak baca. Kawan-kawan macam tu kita kena jauhkan. Okay? Sebab apa? Okay, circle yang positif, kita kena belajar bercinta dengan subjek yang tak minat. Kalau kita rasa matematik tambahan tu susah, kita bercinta dengan matematik tambahan. Kalau kita rasa subjek sains tu susah, bercinta dengan subjek sains. Kalau kita rasa English tu susah, bercinta dengan English. Cakap kat rumah English. Tak kira lah mak ayah tu faham ke, cakap je lah. Kau cakap je. Mother want to eat. I want to eat. Where is my rice? Cakap je. Kan ada kau kisah. Yang penting kau tahu English. Okay. So tak tahu macam mana nak score. So yang pertama, sebab saya susah nak score. Kena find out pasal apa saya susah nak score. Kan saya beritahu dah ada 3 grup pelajaran. 1 grup pemahaman, 1 grup kemahiran, 1 grup pemahaman dan kemahiran. So kita kena faham kenapa kita tak boleh score. Kenapa kita tak boleh jawab exam. Sebab apa saya ada masalah dengan subjek tu. Dan kalau sekiranya English tu, hantar essay kat cikgu. Cikgu akan correct dan improve your grammar. So benda-benda ni adalah you kena bercinta dengan subjek yang tak minat. Kalau tak bercinta, confirm subjek tu you cannot survive dalam SPM. Do not let go the subject. Do not let go the subject. Zaman sekarang siapa let go any subject adalah satu kerugian dan kesalahan yang besar untuk mendapat tiket SPM. Okay. Now yang ke-16, macam mana nak score English subjek. So kita, ini adalah contoh lah English saya bagi. Macam mana nak score subjek apa-apalah. English ke apa, tak boleh. You kena hidup dengan subjek tu. Okay, you kena hidup dengan subjek tu. Apa-apa kita nak score subjek, kena hidup dengan subjek tu. Okay.
Okay, English bukan subjek pemahaman walaupun dalam bahasa ni bukan subjek pemahaman walaupun dalam soalan tu ada pemahaman. Okay, dia subjek kemahiran. Okay, bila kita baca, kita mahir, kita faham tak teks tu. Itu nama kertas dia. Tetapi dia subjek kemahiran. You kena selalu bercakap, selalu baca, selalu faham. Okay, kalau cari artikel Google pun dalam bahasa Melayu macam mana kita nak improve English. Sama juga dengan sains subjek. Sama juga dengan semua subjek lah Okay, saya rasa dah ni. Macam mana nak jadikan sehari lebih daripada 24 jam. Waktu tidur yang berkualiti. Make sure waktu tidur. Tidur kita kena cukup. Okay, jangan tidur, sambil maksud dia you stay overnight, tidur tak cukup. Basically tidur kena kualiti. Tidur kena kualiti. Lah ni dah ada PDPR kat rumah, so sempatlah. Okay, kalau tak ada kelas bolehlah mangkit sembahyang Zuhur. Kan? Kita tambah rezeki, solat Zuhur pagi-pagi ataupun lepas kelas waktu rehat kesat. Kan? Boleh. Ini saya nak fast je. Okay, yang ni sebelum exam bila kita nervous kita tend untuk buat waktu nak exam lah, nak buat soalan exam, nak ni sikit nervous. Okay, sehari sebelum exam bukan nak faham, kena faham benda tu Sehari sebelum exam adalah kita bersedia untuk curahkan ilmu dalam exam. So orang yang sentiasa kena riadah. Okay, setiap petang pergi riadah. Walk, brisk walk ke, lompat ke, home workout ke, apa ke. Saya pun buat home workout. Saya pun workout. Kena buat. Sesiapa yang bersenam, dia akan ada aura positif dalam diri dia. Dan percayalah, you punya absorption pada masa PDPR adalah lebih tinggi daripada orang yang tidak bersenam. So jangan duduk kelang kabut dan panik buat soalan. Kalau nak panik buat soalan adalah daripada yang tadi saya cerita, bila nak kena buat soalan exam ni. So maksud dia kena buat awal. Sebab tu saya minta kat Cikgu Syikin, saya nak bagi talk ni awal. No point saya bagi talk 2 minggu sebelum exam. Okay, so remember point-point ni. Okay, yang ni nak habis dah ni. Penting jaga hubungan dengan Allah, dengan parents, dengan cikgu, dengan kawan. Okay. Okay, kalau parents tu jauh, telefon parents tu. Kalau dekat, make sure jumpa mak ayah, kata doa ya, ibu, ayah doa tau. Bukan waktu nak exam saja, waktu duk belajar ni. Hari ni ada kelas bahasa Melayu. Boleh tak doa supaya boleh faham. Hari ni ada kelas subjek matematik. Boleh tak doa? Bila cikgu ajar faham, saya pun boleh jawab. Adik pun boleh jawab macam tu. Dan kalau cikgu kata nak buat extra class, kelas malam, kena rasa excited lah. Alah, malam ni ada cerita best lah cikgu, kita buat waktu lain. Tak boleh. Waktu ni, kalau cikgu kata extra class, cikgu tunggu sebelum 10 minit sebelum cikgu masuk, kita dah masuk semua. So you kena be very excited. And then jaga adab cikgu, jaga adab dengan cikgu, dengan kawan-kawan. Benda-benda ni penting lah. Supaya dia memberi sesuatu aura yang positif pada kita. Okay, last kali. Kita bertawakal setelah berusaha secara maksima. Okay, berusaha maksima sebelum bertawakal. Janganlah tak usah tawakal. Usaha dengan maksima. Doa banyak-banyak. Sementara nanti esok nak tunggu exam. Okay, you kena faham SPM adalah tiket untuk kita apply apa pun degree nanti waktu universiti nanti. Yang penting kita nak tiket SPM yang mahal. Kalau kita pergi, memanglah semua orang akan dapat sijil SPM. Semua orang akan Tapi tiket SPM tu harga apa yang kita nak? Apa harga kita nak tiket SPM tu? Kalau macam kita pergi tengok teater ke, macam saya tengok kalau ada konsert kan harga tiket berbeza-beza. Duduk depan lagi mahal, duduk belakang murah. So kita nak tiket harga mahal ke harga murah? So of course, lagi banyak harga tiket lagi tinggi. Sama juga orang yang sentiasa banyak fail, okay, tak apa, take it.
So untuk menaikkan harga tiket SPM dia kena pastikan dia dapat C. Kalau orang yang banyak C, tak apa. Make sure harga tiket dia mesti akan sentiasa boleh dapat A. Siapa yang dapat C, kebanyakannya subjek dapat C, is possible untuk dia dapat A ya. Kalau ikut step 1 sehingga 20 ni. InsyaAllah. Sempat. 8 bulan sempat SPM. Okay, insyaAllah. Dan jangan takut buat silap sebelum ni. Okay, waktu buat silap maksud dia jangan takut. Apa soalan yang cikgu bagi, exam sebelum ni kita buat silap, kan ada exam dah go through balik soalan tu, tengok apa balik, lupa apa yang kita buat silap. Go through balik, tengok apa kita silap, refresh balik, percayalah. Kesilapan yang kita buat sendiri adalah guru yang terbaik. Okay, so saya rasa good luck. Dekat 1 hour dah. Okay, terima kasih banyak-banyak semua yang dengar. Okay, kalau ada soalan, okay, saya rasa yang tu je kot rasanya. Okay, terima kasih diucapkan kepada Dr. Farid Rizal atas banyak tips tadi, okay, banyak tips dan juga perkongsian yang telah boleh memberikan motivasi kepada semua pelajar, dan cikgu harap murid-murid tadi catatlah, okay, yang doktor bagi tadi tu. Baik, kita teruskan ke sesi soal jawab. Jika ada murid yang ingin bertanyakan soalan kepada doktor, okay, boleh buka speaker dan juga tanya soalan, tips atau nasihat daripada doktor, boleh bertanya. Okay. Tak ada. Tak ada, dia faham lah tu. Okey. Boleh. Okay. Ataupun boleh, boleh juga post kok-kok lah kan, speaker rosak ke, ada yang malu nak tanya. Okay, boleh post soalan di bahagian chat. Okay. Rugi ni, siapa tak tanya? Okay, siapa nak tanya boleh. Apa-apa saja tips berkaitan dengan ni. Cikgu import dari Bollywood ni. Tak ada, tak apa. Macam mana nak jadikan diri sentiasa bermotivasi? Ada soalan dari Nur Farah Alisha. Macam mana doktor nak jadikan diri sendiri? Saya dah bagi talk ni dah dekat tiga organisasi dah. Topik ni soalan yang sama je dia bertanya. Bagaimana nak menyebabkan kekal motivasi? Saya rasakan ada satu slide. Saya kata ada 2 faktor yang menyebabkan kita motivasi sepanjang online study ni. So, siapa yang keliling kita dan environment pembelajaran online kita. Okay. Bila kita motivasi yang tu adalah motivasi. Ada pelajar yang bergantung kepada sekeliling dia yang baru menyebabkan dia bermotivasi. Mungkin jati diri dia lemah. Inner self dia tu very weak. Tak apa. So sekiranya dia bergantung kepada sekeliling, yang tu kita kena pastikan. Siapa pelajar yang tanya tu, you tengok balik tempat study you. Tempat dia tak sebenarnya cantik besar, tak. Dia kena sentiasa kemas. Kemas adalah kata yang positif. And then sekiranya pelajar-pelajar yang suka setiap hari kata-kata yang dia bercakap penuh dengan word-word yang negatif. So ini akan akan bring down your motivation. Okay, this is sebab tu sekiranya contoh dia you makan ni tak sedap lah makanan ni, you cakap benda yang negatif. Tetapi kata kalau makanan tu tak sedap, kalau makanan ni bubuh gula lebih sikit, mesti sedap. Kalau makanan, so you reframe benda yang negatif jadi positif. So indirectly you will self-esteem, aura positif tu ada. And then salah satu punca utama you tak boleh motivasi sebab you tak faham banyak benda. You tak tahu banyak benda. Subjek kita banyak yang kita tak tahu.
So actually motivasi itu bukan sebab diri. Sebab kita dah give up. Kita dah lemah semangat. And then saya nasihatkan semua pelajar, kalau itulah sebab dia go through balik step yang pertama sehingga ke 20. Buat from today. Siapa tak ada calendar, take off from today. Departure hall from today. Okay. Ya. Ada soalan lagi ya cikgu tadi? Soalan dari Sabrina, perlu ke jadi produktif setiap hari? Perlu. Maksud produktif, maksud dia apa? Produktif ni I kena clarify ni produktif apa ni? Produktif tu kalau Produktif apa ni? ikutnya yang produktif tu maksud dia aktif lah. Perlu ke jadi aktif setiap hari? Macam tu. Produktif tu bagi saya faham macam tu. Betul kan Sabrina? Oh, Adakah tak Sabrina apa sini? Sabrina, cakap je lah. Boleh cakap. Cakap je sebab dia macam ni. Saya takut orang produktif ni untuk student ni basically Sabrina ada apa pelajar tu? Apa maksud produktif? Oh ya. Ya dia jawab. Okay. Betul lah. Okey, saya untuk hari ni sesi ni kita bermaksud produktif ni saya punya konsep macam ni lah. Bukan bermaksud produktif ni you kena sentiasa tak duduk diam. Tak. Tak duduk diam. Tetapi kita kena ada ingat tak slide saya yang kedua, kita kena pastikan hari kita adalah tersusun. Well planned. Kita adalah tersusun. Yeah. Okay? No point you jadi produktif tetapi tidak tersusun. Especially when you dealing dengan online classes. Okay. Dan yang saya maksudkan yang sentiasa aktif adalah bila petang you kena beriadah. Yang tu maksud saya aktif sebab perlu actually menstimulate kita punya hormon untuk brain kita mudah berfikir dan cepat absorb. Dia jadi macam sponge. Siapa yang berpeluh, yang bersenam, otak kita seolah-olah macam sponge. Kan masa you cuci pinggan tu macam sponge. Yeah. So itu je maksud saya. Saya beri jawab soalan Saya jawab dah soalan tu. Okay, ada soalan lagi satu doktor dari Cikgu Nur Alfa. Ni dari cikgu. Okey, pada pandangan doktor, apabila Google Meet dilaksanakan antara guru dengan murid, adakah lebih bermotivasi sekiranya murid tu menunjukkan muka? Maksud dia buka kamera dia. Yes, betul. Bagi saya okey, dia macam ni cikgu apa yang tanya tadi? Alpha. Okey, Alpha. Macam saya kata dia ada 3 personality pelajar ni. Certain pelajar dia rasa kan dia tak buka gambar pun dia dengar pun dia dah faham. Okey, dia masing-masing personality. Okey, tetapi ini bergantung pada guru. Kalau guru rasa dia akan lebih rasa feel interaktif. Okey. Gambar untuk video, whether pelajar nak buka orang yang mendengar, peserta yang nak dengar kita ni, okey, peserta yang nak dengar kita whether dia buka video atau tidak, dia bukan untuk pelajar tu. Dia untuk yang mengajar. Dia bukan untuk pelajar. Pelajar ni dia macam-macam dia punya style. Bagi saya semua pelajar ni sekolah bahiyah ni dia ada dia attitude tak ada masalah. So kita tak nak tak maulah kira macam kalau let's say cikgu tujuan nak suruh buka kamera sebab pelajar ni main-main, ada pelajar yang suka main-main, yang tu untuk disiplin. Tetapi kalau sekiranya saya consider semua pelajar bertanggungjawab di atas pelajaran masing-masing, apa hanyalah untuk membantu guru untuk tailored communication feel masa mengajar. Masa mengajar communication feel tu. Cikgu Alfa, yang tu untuk guru lah. Kalau you identify ada pelajar yang memang suka main-main, suka off kamera sebab dia nak main WhatsApp group apa semua, then you do lah. Kena buat lah macam tu. Buat macam mana cikgu? Okay. Ada lagi soalan? Dok, bagaimana sistem belajar yang lebih berkesan bagi subjek math, fizik, kimia? Siapa tanya soalan tu?
Pengetua. Bos. Pengetua. Macam mana? Cikgu Doktor, sebut I actually I risau subjek-subjek elektif yang ni. Empat betul. subjek ni. Subjek matematik. Apa tadi? Saya tak nampak baca tadi. Maths, Maths. fizik, Kimia. Maths, fizik, kimia. Okey, Maths. Okey. Macam yang ni group. Okey, untuk Maths cikgu, dia ada group yang saya kata ada 3 group. Group kemahiran dan pemahaman. Step yang pertama masa mengajar, student kena pasti dia faham. Okey, kalau sekiranya mereka take it matematik hanya kemahiran, dia akan stuck waktu exam. Sebab soalan tak akan sama. Okey, based kepada pemahaman dia. Okey, kalau tanda ni apa konsep yang digunakan, apa pembentuk matematik. Then dia faham. Sebab tu dalam kelas dia tidak pelajar tidak akan belajar, pelajar tidak akan terap kemahiran. So dalam kelas matematik online dia hanya faham. Tetapi yang menentukan dia akan boleh jawab soalan matematik adalah selepas kelas dia punya. Sebab tu saya fokus soalan pasir tu cikgu. Okey, ini soalan pasir adalah penting. Okey, dan bertanya. Untuk soalan fizik, dia adalah pemahaman. Soalan fizik is all about konsep. Pelajar akan tak boleh survive sekiranya konsep tidak kukuh. Okay, konsep tidak kukuh. Dan untuk mengukuhkan konsep masa cikgu mengajar, kena ada step yang pertama, apa yang saya kata yang sebelum buat, learning objective, learning outcome tu pelajar kena buat. Sebab dalam learning outcome, cikgu kalau go through balik, dia akan end up memahami konsep-konsep tertentu yang dia tidak akan faham melalui pembacaan. That is the critical point cikgu. Yalah. So, PDPR ni dia very dependent pada student punya interaktif. Sebab Jadi, saya risau kalau bagi saya sekarang ni doktor, bagi I sekarang ni doktor dah menerangkan betapa perlunya sebelum dan selepas untuk kelas, terutamanya bagi subjek-subjek seperti matematik, tambahan fizik, kimia ni. Saya haraplah guru-guru saya yang ada bersama pada pagi ini dan pelajar-pelajar yang ambil subjek-subjek kritikal sebegini perlulah membuat persediaan seperti tips yang Dr. Farid bagi. Kamu perlu ada mereka cipta learning outcome sebelum kelas dan selepas kelas kamu kena ada learning outcomes yang kamu dah faham dah. Okay, so saya harap preparation sebelum dan selepas kelas dan cikgu mohon ingatkan pelajar-pelajar agar berbuat demikian pada setiap masa kelas PDPR. Jadi yang tu dah dok. Mungkin namanya cikgu-cikgu kita dah buat tapi tak tekankan sepenuhnya kepada pelajar dan pelajar pun hari ni dah dapat tips baru dari doktor. So saya harap apply tips ni untuk subjek-subjek yang kritikal macam ni. Dengan harapan cikgu agar kamu boleh capture tips ni dan kamu akan lebih cemerlang untuk subjek-subjek sebegini. Thank you doktor. Thanks cikgu. Thank you cikgu. Okey doktor, ada satu lagi soalan. Okey, dari Nur Nasuha. Okey, dia kata kadang-kadang keadaan di rumah yang menjadi faktor kepada student itu sendiri. Macam mana doktor? Ya, saya faham. Okey. Keadaan di rumah, okey. Now, saya kalau saya nak bantu student yang bertanya tu, saya mungkin spesifik lah. You boleh suruh dia tanya apa keadaan dia. Maksud keadaan tu apa? Tanya student boleh. Keadaan maksud dia, okey. Now, saya ada Nasuha tolong respon. Keadaan kamu apa? Environment ke? Adik-adik ganggu ke? Nak bagi benefit kepada yang bertanya lah. Ya. Okey, Nasuha kalau boleh respon dekat Nasuha. Nur Nasuha, adakah di sini boleh respon sikit? Keadaan macam mana tu yang dimaksudkan? Bising ke? Adik-adik ramai ke? Kacau ke? Internet slow ke? Macam mana ke? Okey, boleh respon sikit?
Okay, maksud saya macam Ya Nasuha. Ya cakap. tengah keluarga kan, dia macam gangguan daripada adik-beradik dia, daripada keluarga, daripada family. Kadang daripada ibu bapa sebenarnya dia tak faham keadaan anak. Macam selalu duduk dalam bilik tapi ingat tak belajar, macam duduk main phone sebab kita kan pembelajaran secara online kan. So macam budak ni tak belajar ni. So macam dia duduk suruh buat kerja rumah lah semua pada waktu yang sesuai. Okey. Faham Nasuha. Okey, macam ni Nasuha. Cara approach dia macam ni. Kalau sekiranya ada sesiapa yang punya family macam tu, okey, family conference adalah penting. Okey, apa Nasuha kena buat, bahawa you kena malam ni dapatkan mak, ayah, parents semua duduk sekali Nasuha, duduk bersama. Okay, especially you dengan parents kena sit down and discuss and talk. Okay, family kena faham, mak ayah akan faham. Tak ada mak ayah yang tidak mahu melihat anak dia berjaya. Okay, mungkin mak ayah jadi macam tu, dia protective, dia risau. Anak ni nak SPM, semua parents akan risau anak nak ambil exam. Dan dia start having, ada juga parents yang ke arah very negative, very coming with negative. Tambah kalau sekiranya kita pernah buat masalah dengan parents, you spend more time dengan handphone saja, tak bercakap dengan dia. So parents start to be judgmental. So Nasuha, step yang pertama, saya rasa you kena buat family conference. You panggil mak ayah duduk, sit down, cakap dengan mak ayah. Ya, ibu, Nasuha dah dengar talk Dr. Farid. Dia ni antara poin-poin yang ditekankan. Nasuha janji mak ayah akan ikut, akan buat. Kita kena buat MOU lah, Memorandum of Agreement dengan parents. Okay, untuk yakinkan. Dan bukan sekali. Setiap minggu you buat family conference. Yang paling best family conference adalah waktu makan. Kalau mak ayah suruh turun makan, pergi makan. Pergi ni. Okay, ini adalah salah satu benda lah. Saya rasa ada isu yang tersirat lah menyebabkan parents ada that kind of question tentang pelajar semua. Take it a step first. You kena settle issue dengan family conference, insyaAllah. Okay. Ada soalan tadi lagi apa? Perbincangan lah yang paling penting, doktor kan? Family conference kena sit down together dengan ayah, dengan ibu, cakap, explain. And then kadang-kadang boleh tanya ibu, apa? Pengetua maklum di sini, okey ni untuk semua murid lah, okey semua murid tolong ambil perhatian lah. Pengetua akan masukkan jadual PDPR, memasukkan semula. Sebenarnya cikgu-cikgu semua dah bagi melalui murid punya group, tapi sekarang dah ada group waris. Okey, waris perlu join Telegram yang telah disediakan oleh pihak sekolah, dan di situ pengetua akan masukkan semula jadual PDPR. Dan rasanya waris yang mungkin tak faham sebelum ni dan sebagainya boleh tengok jadual tersebut, dan dia akan tahulah waktu online anak-anak dia pukul berapa sampai pukul berapa subjek sehari kan. Okey, jadi benda tu mungkin dapat membantu sedikit. Jadi minta tolong kepada murid untuk ingatkan waris yang belum join grup Telegram tu untuk join seperti link yang telah diberikan oleh guru kelas. Okey. Okey, setakat ni ada soalan lagi daripada murid ataupun guru? Adakah soalan? Kalau di sini tak ada lah. Yang penting Cikgu Lily, tadi slide saya ada satu, either dia jenis visual, auditory atau kinesthetic. Itu penting Pelajar kena search lagi Google, you buat test. Soalan ni you kena jawab. Jangan fikir panjang-panjang, kena jawab straightforward. Jawab je. And then dia akan keluar result dia. Dan you tahu you jenis mana. Dia boleh tahu ability diri dia tu, menghalau ke arah mana kan? So dia tahu cara dia. Cikgu, saya ada soalan, macam mana kalau pelajar yang ada masalah apa? Line yang slow. Masalah line slow. Betul. Ya, ada betul. Dia duduk kawasan kampung, selalunya line slow. Betul, sebab tu especially waktu malam tu yang saya bagi tahu ke Cikgu Syikir, malam memang itu line lah. Saya
Saya tak sure ni area mana, kalau cikgu boleh tahu. Kalau Dia boleh selalunya tahu, doktor, area mana? dia selalunya lah kalau ikut pengalaman dalam kelas saya sendiri pun, dia macam kawasan yang kampung sikit ni memang dia slow. Saya tak pastilah dekat bandar di kawasan dia, tapi contoh macam ada seorang student saya ni, dia memang tak boleh join Google Meet sebab dia duduk kawasan yang agak kampung, dan dia terpaksa naik basikal, depan sikit ke kampung dia ada surau, dia tumpang di surau tu. Di surau tu baru data internet dia laju sedikit. Tu pun masih tak boleh nak join Google Meet juga. Ada lah, tapi saya tak pasti kawasan mana. Okay. Tak apa, itu adalah cabaran dia, cikgu. Saya agree. Saya rasa saya hormat pelajar-pelajar macam tu. Namun benda-benda ni lah saya rasa these are the challenges dalam online, sebab line kita di mana-mana pun akan ada isu. Ya, betul. Akan ada isu especially di negeri Kedah, kita punya signal. Tapi, and then kalau you ada line memang Dok, tapi kalau murid-murid yang ada masalah macam ni, mereka boleh hubungi cikgu-cikgu melalui Telegram chat ataupun WhatsApp chat. Maklumkan kepada cikgu yang mereka tak dapat ikuti kelas Google Meet ke. Jadi cikgu akan memasukkan kembali rakaman-rakaman daripada video yang pengajaran tadi kepada mereka dalam Telegram. Mereka boleh tengok balik. Dia boleh tengok. Bagus. Kalau macam tu bagus kan. Very good. Pelajar kena buat macam tu. Kalau bagi saya kan cikgu, siapa yang online, bagi saya masa buat nota selepas kelas, kalau let's say rakaman tu ada, so lepas kelas actually advantage untuk pelajar sebenarnya bila you post recording. Dia ulang balik. Dia ulang balik. Yang cikgu bagi tu. So dia tengok balik. Kan? So lepas tu cikgu saya layan aja kalau dia orang tanya balik soalan tak boleh nak buat kan. So dia orang chat dalam Telegram ataupun WhatsApp selepas itu. Okey. Betul memang tu. Dia kiranya pelajar-pelajar effort pelajar saja. Sama ada dia nak bertanya atau dia tak nak bertanya. Macam doktor kata tadi, kalau siapa tak tanya rugi. Kan? Jangan malu bertanya. Okey. Malu bertanya sesat jalan. Okey, ada permintaan ni doktor daripada Cikgu Norfa Wahida. Permintaan bukan soalan. Doktor boleh tak share slide tu? share dengan cikgu-cikgu lah. Share dengan cikgu-cikgu. Saya akan bagi point. Saya akan bagi point apa yang saya akan email. Tak apa boleh. Saya akan bagi point. Okey. Baik. Yang tu memang original limited version saya tu memang tak. Wow, hebat. Okey doktor, respon sikit. Respon sikit daripada Nur Nasuha tadi. Dia kata dia wakil kawan. Yang tanya pasal family problem dan sebagainya, dia kata dia wakil kawan. Ada satu tu. Kadang ada homework yang banyak due date nak hari ni juga. Jadi fokus dekat subjek tu je atau macam mana? Sebenarnya the reason kita tidak dia ada banyak faktor. Sebab apa kita rasa homework banyak. Faktor homework banyak sebab yang pertama you tengok masa kelas kita faham ke tidak. Bila kita tak faham, speed of melakukan homework tu adalah slow. So bila kita punya speed slow, that is why kita rasa homework banyak. Sebab kita kena banding dengan orang lain. Homework banyak tu juga, kenapa orang lain boleh buat, kita tak boleh buat, kita tak boleh accommodate. Yang tu yang pertama. Dari segi pemahaman dalam kelas tu kena clear. Sebab tu speed of buat homework tu slow menyebabkan you rasa banyak. Yang kedua, sebelum ni mungkin kita suka tangguh buat kerja sekolah masa face to face. Bila kita suka tangguh buat kerja sekolah dan face to face, sebab bila kita tangguh waktu face to face, kita pergi sekolah, kita ada bantuan. Tetapi sekarang ni you tidak ada bantuan yang saya kata kan, pelajar yang first slide saya cerita. Tidak ada rakan untuk bersosial, untuk assist. So you akan rasa agak susah.
Okay, you kena identify kenapa sebab you rasa macam tu. Yang ketiga, perancangan. Again, systematic. Trust me, banyak mana pun cikgu buat, cikgu bagi soalan, cikgu bagi kerja, kalau systematic, boleh. Kalau you ada a systematic planning boleh, percayalah semua orang ada 24 jam saja. Semua orang ada 24 jam. Okay, this is very important. Itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan kenapa kita rasa macam tu sekarang. So you compare balik. Dan kena ubah. Norma baru bukan hanya cuci tangan, pakai mask, penjarakan sosial. Itu masa kita keluar. Sekarang ni norma baru pembelajaran. Ini yang saya cerita tu cikgu. Okey cikgu, yang tu. Okey, ada lagi satu soalan doktor dari Kunurin. Study smart atau study hard? Yang mana lebih efektif? Smart or hard? Okey. Zaman saya dulu duk smart-smart lah kan. Okey, zaman saya dulu. Okey, now untuk konsep sekarang dia kena ada study smart, study hard, targeted study hard. Okey, dia kena ada dua-dua. Okey, zaman dulu you study hard sebab dia tidak memerlukan kemahiran berfikir aras tinggi. The syllabus is getting more difficult. Pelajar semua kena faham, kalau zaman saya lah ambil you all punya syllabus sekarang ni, saya tak tahu I can survive or not. Trust me. It's very difficult subject syllabus, tetapi bagi saya dia susah, tetapi bagi you all semua sepatutnya sebab you all semua dah pandai. Semua orang ada kemahiran berfikir yang better than mine pada tahun 1992 punya SPM. Okay, that is why you kena ada dua-dua. Study smart. Okay, kenapa saya kata study smart cikgu? Sebab all one study smart sebab you kena kenal diri kita. Okay, kenapa study hard? Sebab dia ada subjek memerlukan kemahiran. Okay, bentuk soalan aras tinggi is all about efficiency and practice. Kalau siapa mahir, okay, this is where you akan reach kemahiran aras tinggi. Dua-dua kena ada Okay, dua-dua kena ada. Okay lah Kunurin, maksudnya dua-dua sekarang ni smart pun kena ada, hard pun kena ada secara berfokus dan juga terancang. Okay? Sebab okay, kalau kita tengok tidak ada lagi soalan. Okay? Kan? Okay, tak ada soalan. Jadi dengan berakhirnya sesi soal jawab ni, maka berakhirlah program kita pada pagi ini, iaitu santai bicara bersama Dr. Farid Rizal. Okey, dan pihak sekolah ingin mengucapkan jutaan terima kasih doktor kepada doktor atas kesudian meluangkan masa pagi ini. Hari Sabtu, hari rehat doktor ni, tapi doktor luangkan masa, dan juga mungkin ada AJKPIBG yang turut serta pada pagi ini secara online. Saya pun tak pasti berapa orang. Okey, atas kesudian mungkin ada, saya rasa ada. Okey, atas kesudian meluangkan masa menjayakan program khas buat anak-anak pelajar tingkatan 5 kita lah pada tahun ni. Dan diharapkan sesi perkongsian minda tersebut akan bermanfaat buat semua anak-anak. Dan cikgu akhiri sesi ini dengan serangkap pantun. Virus membawa 1000 duka, namun negara terus bertahan. Walau tidak bersua muka, secara maya kita jayakan. Okey, dan sama-sama juga kita semua doakan agar negara kita kembali pulih seperti dulu ya doktor. Bebas daripada COVID-19 ni insya-Allah, dan semoga kita semua terus bertahan dan kuat mendepani segala dugaan yang mendatang. Okey, stay safe at home, patuhi SOP dan ingat kita jaga kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Okay, terima kasih semua. Good luck Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you dok. Okay, terima kasih doktor. Terima kasih semua. Terima kasih semua.